Kami ahli-ahli Dewan Negeri Perikatan Nasional mengutuk sekeras-kerasnya tindak. Padahal kau ni apa benda ni? Meludah ke muka sendiri. Semburit. Bapak tua engkau ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, agak bising sikit sebab ada rumah bawah sedang renovation, dia duk tebuk dinding, dia duk buat macam-macam, jadi bising sikit. Tapi tak apa, suara insyaAllah jelas, semua elok, hampa boleh dengar lah. Jadi aku nak berkongsi dengan hampa hari ni pasal Azmin Ali. Azmin Ali, dia punya koyak, dia punya rabak tu, dan mendapat respon daripada sahabat aku ni. Dia ada di dalam grup WhatsApp bersama aku dan selalu dia update dengan aku. So aku nak berkongsi dengan hampa hari ni Dizul Helmi Zainal. Dia akan hantam kau-kau. Memang betul-betul dia buka minda Azmin Ali balik. Betul-betul dia buka bagi Azmin Ali boleh berfikir balik. Hang pernah buat babe kejahatan ni. Hang pernah khianat, hang pernah melakukan kesalahan apa yang hang lalui hari ni. Jangan lupa, kami tak lupa pengkhianatan, kartel-kartel yang ada di dalam parti PKR sekarang dah beralih arah semua pergi duduk di dalam Parti Bersatu. Dan sekejap lagi aku akan bawa bersama dengan Iswadi pula. Iswadi dia akan bentangkan kepada kita, dia akan baca berita dan berkongsi dengan kita apa alasan yang sebenarnya daripada ahli parlimen, ahli adun Dewan Undangan Negeri Selak Kelang. Apa alasan-alasan dia ni, panjang berita tu, tapi tak apa, kita boleh dengar, kita boleh baca sama-sama apa alasan yang sebenar-benarnya yang diberikan oleh ahli adun Selak Kelang. Jadi tak apa, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Dizul Helmi soal Azmin Ali ni. Baru dia rasa. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan. Kami ahli-ahli Dewan Negeri Perikatan Nasional mengutuk sekeras-kerasnya tindakan yang diambil oleh Selak Kelang. Ini satu tindakan yang khianat dan tidak bertanggungjawab kepada mandat yang diberikan oleh rakyat. Dia macam ni lah. Pertama dan selamanya aku nak beritahu. Ni semburit ni cakap ni sembang ke. Dia memang tak boleh pakai. Engkau bercerita pasal mengkhianati mandat rakyat. Engkau cerita ini bukanlah sistem yang betul. Kita akan ambil pelbagai cara. Engkau mengkhianati. Macam-macam lah. Padahal engkau ni apa benda ni? Meludah ke muka sendiri. Semburit. Bapak tua engkau ni tak payah nak sembang kemas. Engkau mengkhianati mandat rakyat. Pada PRU yang lepas, engkau mengkhianati Parti Keadilan Rakyat. Sebelum ini, engkau menggunakan atas nama Parti Keadilan Rakyat yang membina nama engkau di dalam arena politik tanah air. Kini engkau mengkhianati mandat-mandat sebelum ini, engkau tak nak cakap pula. Sekarang pandai sembang kemas. Semburit, kau pergi cari Haziq lagi elok lah. Engkau ni, kalau sembang, konon-konon kau lah terpaling A. Kemudian kau tak habis. Kalau kau perasan Azmin punya teknik, kalau masuk parlimen, suka bawa kertas itulah, kertas apalah, apa-apa mesti bawa kertas punya. Ini orang manusia macam ni, hipokrit. Kan? Munafik. Geng-geng semburit ni tahu, konon-konon nak tunjuk dia lah yang terpaling bagus. Padahal apabila kau bercakap macam tu, aku lebih nampak diri kau sendiri. Apa yang perkataan keluar daripada mulut kau. Come on lah. Kau yang jadi pengkhianat. Engkau ni si kitul. Engkau semburit. Kau relax ke? Kau tak payah nak sembang-sembang kemas. Sebab apa? Sebab kau tunggulah. Akan runtuh Parti Bersatu kau ni. Parti setahun jagung yang kau sekarang ni tengah cari lubang. Macam mana nak serembat muka si Den Sembab tu. Akan sampai masa dia. Tak lama lagi. Sebab apa? Rakyat dah muak, dah jelek dengan permainan kotor politik kau ni. Cakap dengan korang ni elok-elok dah tak boleh. Pasal apa? Korang ni semua dah tak faham bahasa. Memang kalau jumpa engkau ni, kan semburit, aku maki je. Sebab kebodohan kau ni maksima. Kepura-puraan engkau tu di tahap dewa-dewa. Memang kau ni kurang ajar. Mandat rakyat lah, khianat lah. Umur besar. Okey geng. Azmin Ali pun dia pun lupa. Waktu dia bersama dengan PKR, tahu mana dia menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan. Dia lupa yang dia tu khianat mandat rakyat. Sekarang, dulu sebelum ni dia khianat orang, kini dia dikhianat. Baru dia nak rasa dia dikhianat, baru dia ada akal. Baru dia boleh fikir ambil.
Sebab orang macam ni, orang macam Azmin Ali tak boleh duduk di dalam politik Malaysia, Alik. Sebab apa? Demi kepentingan politik. Kita boleh tengok kartel di dalam Parti Keadilan Rakyat. Kenapa dan mengapa Azmin Ali ni kita tahu dia adalah PA kepada Anwar Ibrahim. Daripada sebelum Anwar Ibrahim dipecat, waktu Anwar duduk di dalam kerajaan Tun Dr. Mahathir, Azmin adalah PA. Duduk bersama dengan Anwar Ibrahim. Sehinggalah Anwar Ibrahim masuk penjara pun Azmin dia nak take over Parti Keadilan Rakyat. Bila lama-lama faham dia dapat jadi menteri besar, dia dapat menikmati, dia dapat jadi menteri, dia dapat, sebab dia nak lead, dia nak jadi presiden Parti PKR tapi tak boleh lagi. Kan? So alhamdulillah Allah tunjuk rupa-rupanya dalam PKR ada pengkhianat. Orang kepercayaan Anwar Ibrahim adalah seorang pengkhianat. Bukan main lagi menjerit sana, menjerit sini. Kononnya orang yang terpaling membela Anwar Ibrahim. Tahu-tahulah dia adalah orang paling pengkhianat di dalam Parti Keadilan Rakyat. So atas pengkhianatan yang dia buat, alhamdulillah syukur. Dia dah kena balik, dia dah rasa balik. 6 orang ahli parlimen Parti Bersatu isytihar sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan 1 orang Dewan Undangan Negeri Selangor Selat Kelang isytihar sokong kerajaan perpaduan di bawah Amiruddin Syahari dan di bawah Anwar Ibrahim. Baru dia dapat rasa dan baru dia dapat berfikir pengkhianatan, kejahilan, kejahatan yang dibuat oleh Azmin Ali. Jadi aku nak bawa bersama dengan Iswadi, dia menceritakan kepada kita, dia bertentangkan kepada kita apa alasan Adun Selat Kelang, sebab apa dia buat keputusan menyokong Amiruddin Syahari, menyokong kerajaan perpaduan Selangor. Why? Kenapa dan mengapa? Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni dan sama-sama kita fikir. Jom sama-sama kita dengar. Okey, saya nak bawa cerita isu kartel, tuan-tuan. Kartel. Ni menarik Bising lah. Okey. Kita tengok baru-baru ini kan ada Iswadi seorang akan ahli apa orang kata, ahli Dewan Undangan Negeri Selangor daripada Parti Bersatu telah menyatakan sokongan kepada Amir, MB Selangor, Menteri Besar Selangor, dan telah menyatakan sokongan lah. Basically telah menyatakan sokongan untuk menyokong MB Selangor menjadi sebagai MB. Dia macam berlaku dekat pusat sekarang inilah. Baik. Isu kerusi kapar antara punca Rasid Tawar Hati dengan Bersatu. Adun Selat Kelang, Abdul Rashid Ashari mengakui dia kecewa dengan cara Bersatu melayannya sehingga dia berasa seperti dirinya tidak dipedulikan lagi oleh parti berkenaan. Lebih memburukkan keadaan, bekas pengurusi Bersatu Selangor itu mendakwa perjanjian yang dicapai secara bertulis oleh 3 parti dalam PN dimungkiri. Menjelaskan dakwaan itu, Abdul Rashid berkata menjelang PRU ke-15, Bersatu bersama PAS dan Gerakan bersetuju mengenai pembagian kerusi di Selangor, termasuk Parlimen Kapar. Kerusi Parlimen Kapar itu, kata Rashid, sudah dimuktamarkan diberi kepada Bersatu. Bagaimanapun, semasa mesyuarat akhir penentuan agihan kerusi, kawasan Parlimen Kapar telah diambil oleh PAS tanpa mengendahkan perjanjian yang telah dibuat sebelum itu disebabkan adanya percaturan politik yang tidak sepatutnya, katanya di sidang di Shah Alam. Abdul Rashid yang pernah menjadi Exco Kanan PH ketika Bersatu bersama dalam gabungan itu menjadi wakil rakyat terbaru dari PN, mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Langkah peguam berusia 70-an itu dianggap mengejutkan kerana sebelum ini hanya ahli parlimen saja yang berpaling tadah untuk menyokong kerajaan. Mengulas lanjut, Ketua Bersatu Kapar itu berkata, dalam mesyuarat tersebut, tiada siapa pun yang mempedulikan hujah-hujahnya. Bahkan mereka mengambil keputusan drastik tanpa memikirkan bahawa Bersatu sepatutnya diberi peluang untuk bertanding di kawasan parlimen berkenaan. Saya cuba untuk mempertahankan kursi Parlimen Kapar daripada diserahkan kepada PAS kerana sudah pasti akan untuk PRU akan datang dan kemungkinan mungkin sampai bila-bila PAS akan menuntut kursi tersebut. Akhirnya, nanti Bersatu akan kehilangan kursi parlimen yang berharga dan selamat. Saya juga cuba selaya upaya mempertahankan maruah ketua-ketua bahagian Bersatu yang layak dicalonkan tetapi tidak dipedulikan oleh kepimpinan Bersatu. Ekoran penolakan itu, kata Abdul Rashid, dia dihina dan dikeji kononnya gagal menamakan mereka sebagai calon sebelum akhirnya dipecat sebagai pengurusi Bersatu Selangor. Saya mengambil keputusan drastik kerana saya merasakan diri saya tidak diperlukan lagi oleh Bersatu.
Kursi kapar asalnya dimenangkan oleh calon PKRPH sejak 2008 dengan majoriti selesa. Bagaimanapun, PAS meletakkan calon Dato' Halimah dan beliau telah menang. Halimah kemudian merampas kursi tersebut daripada Abdullah Sani dengan perbezaan undi 11,782. Tambah Abdul Rashid, tindakan itu juga didorong oleh rasa kurang senang pihak tertentu sehingga mereka cuba menggerakkan usaha menyingkirkannya. Ini isu dalaman parti. Mungkin ada yang cuba mendapat kuasa lebih dengan bersekongkol untuk menolak saya. Dan untuk rekod ketika ini, tempat Abdul Rashid sebagai ketua tertinggi Bersatu diisi oleh Azmin. Sebelum ini Abdul Rashid menyatakan rasa tidak boleh senangnya dengan Bersatu apabila ia dipimpin oleh pihak tertentu yang baru sehari dua menyertai parti tersebut. Azmin lah ni, dia sebut tentang Azmin. Walaupun tidak menyebutkan nama, difahamkan Abdul Rashid merujuk kepada Azmin yang juga bekas timbalan Presiden PKR. Dia menyertai Bersatu setelah jatuh kerajaan PH pada tahun 2020, sedangkan Rashid sudah menyertai Bersatu sejak tahun 2017 sewaktu bertubuhnya Bersatu. Menjawab persoalan ini, Muhyiddin Yassin menyatakan mana ada kartel. Kalau ada, dialah Muhyiddin Yassin templak Rashid. Waduh, gaduh sudah. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menafikan bahawa badan perhubungan parti itu dikuasai oleh kumpulan kartel. Mengulas dakwaan timbalan pengurusi Bersatu, Abdul Rashid Ash'ari berkata kumpulan kartel itu punca dia menyokong Menteri Besar Amiruddin Syahri. Muhyiddin sebaliknya menuduh Adun Salat itulah sebagai dalang. Tidak ada kartel. Dia kata kartel, mana ada kartel? Parti Bersatu bergerak atas landasan perlembagaan dan peraturan. Dia pun penyandang timbalan ketua Parti Bersatu. Kalau berkartel, kartel dengan dia lah katanya. Alright. Rashid mengatakan sebelum digantikan dengan Muhammad Azmin Ali mendakwa puncuk pimpinan Selangor kini telah dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang baru sehari dua menyertai parti. Baru sehari dua. Azmin Ali tu baru. Sebelum ni PKR kan, timbalan Presiden. Mana datang istilah kartel ni tuan-tuan? Lari. Okay, ini nak cerita. Tuan-tuan dengar. Kartel ni adalah satu istilah yang diwujudkan oleh kami di dalam Parti Keadilan Rakyat sewaktu kami pergi melawan Azmin Ali dahulu. Kan, sewaktu kami pergi melawan Azmin Ali dahulu, maka kamilah yang mewujudkan nama kartel ini. Dan mereka yang what do you call that, bersama dengan Azmin Ali, kami gelar sebagai kartel. Kami gelar mereka sebagai kartel. So, satu yang bersama dengan Azmin Ali, kami gelar mereka sebagai kartel. Tim itu sebagai kartel daripada waktu itu. So kami tim reformis 20 tahun, maka Azmin Ali dikenali sebagai kartel. Walaupun pada pemilihan parti 2018 saya kalah, tim kami kalah, tetapi kami tidak bubar dan tidak pudar. Malah kami terus bersama dengan parti. Kami mengatakan Azmin itu kartel kerana Azmin akan mengkhianati parti. Azmin sudah pun mengkhianati parti sewaktu kami menggelar mereka kartel sebelum lagi 2018. Masuk 2018 kami kata dialah kartel. Dan adalah cerita dia macam mana dia naik daripada Menteri Besar naik kepada Menteri Ekonomi, dan kedudukan ekonomi itu diwujudkan oleh Mahathir semata-mata untuk menguatkan Azmin. Dan Azmin diletakkan di situ kerana Mahathir punya taktik untuk pecahkan pengaruh Datuk Seri Anwar Ibrahim. And bila berlaku kejatuhan jatuhnya negara pada Februari Mac 2020, perancangan itu dimulakan oleh Azmin Ali sebenarnya. So bila keluar masuk ke dalam Bersatu, Zuraidah cabut, Barubian cabut, seorang-seorang 11 orang kartel itu dah mula cabut. Sebab itu ada geng kartel Sarawak, tuan-tuan. 11 orang. Kartel Sarawak, saya ni lawan kartel Sarawak. Dia orang dengan kuasa, dengan kedudukan, macam-macam dia cuba kenakan saya dahulu. Daripada zaman sebelum itu sehingga zaman selepas jatuhnya Azmin, kartel-kartel ini masih ada dan alhamdulillah sekarang ni dah tak ada lah. Tapi poinnya mereka ada dekat situ untuk nak pastikan bahawa geng-geng reformis yang membela Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa itu gugur dan jatuh. Tapi mereka gagal. We are still here. Walaupun kita tak jadi kerajaan pada waktu itu, kita masih kekal bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. We are not going anywhere. Kita di offer. Jangan cakap kita tak pernah kena offer, tuan-tuan. Kita kena offer. Tapi saya kata no. Pengkhianat akan dikhianati, saya kata. Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. Jangan risau. The rest is history lah. Kan? Dan sebab itu istilah kartel itu sekarang kalau kita tengok 6 ahli Bersatu Perikatan Nasional,
Ahli Bersatu Parlimen telah menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Sekarang ini Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor menyatakan sokongan kepada Menteri Besar Selangor. Di dalam parti itu sendiri mereka duk. Sebab saya kata Azmin ni dia ada satu perangai. Perangai dia takkan nak berada di bawah orang lain. Saya tahu, kami dah berkecimpung dengan dia dahulu. We know dia punya ambition itu, dia akan sanggup buat apa saja walaupun dia nak pijak step, back step, pijak tebuk, bentes kita, sliding tackle kita dan sebagainya. Dia tak kisah. Yang penting dia naik ke atas. Yang penting dia berkuasa. Yang penting dia pegang kuasa. The rest tu dia tak kisah, tuan-tuan. Kau jadi ke, kau terbalik ke, kau melingkup ke, yang penting aku naik di atas. This is what happened kepada Adun Selat. Dan juga yang menariknya, rundingan kerusi Halimah Ali tu, kerusi KAPA ini, tuan-tuan, siapa yang memutuskan kalau bukan Azmin Ali? Azmin Ali terhutang budi dengan PAS. Azmin Ali ni terhutang budi dengan PAS kerana PAS bersetuju untuk bersama dengan Azmin Ali bagi membentuk kerajaan bersama Muhyiddin Yassin. Dia cerita dia begini, sewaktu, terima kasih Diana Anwar, sewaktu apa orang kata, pada tahun 2015, pada tahun 2015, betul, 2015, pada waktu itu sudah mula ura-ura PAS ni nak berpecah dah. Awal masa tu ada UG, 2014 tu dah ada UG. PAS pada masa itu dah mula nak keluar. Hadi Awang mengatakan dia nak bersama dengan UMNO pada waktu itu dan sebagainya. So ada gerakan untuk nak pecahkan PAS, nak bersama dengan UMNO pada waktu itu. Tetapi di dalam PAS tim satu lagi, iaitu tim Tuan Guru Nik Aziz dan juga tim yang bersama Amanah sekarang ini, mereka mengatakan tak boleh, tak nak. Kita kena kekal bersama dengan Pakatan Rakyat pada waktu itu. Pakatan Rakyat kita kena sama, kita kena kekal. Apa yang berlaku akhirnya kita pun mengetahui bahawa pada awal tahun 2015 Tuan Guru Nik Aziz meninggal dunia. Hujung 2015 Pakatan Rakyat pecah. Dan disebabkan oleh pecah itu, pada waktu itu Azmin, walaupun dah pecah, tapi Azmin masih kata kita perlukan PAS di Selangor. Rafizi kata tak boleh, kita tak perlukan PAS lagi dah. Kita kena naikkan. Terima kasih Zul. Kita kena naikkan Amanah ni. Kita dah tak perlukan PAS. Azmin kata tak, kita perlukan PAS lagi. Masuk 2016, masa itu Rafizi kata kita perlu wujudkan Pakatan Harapan. Pada masa itulah geng-geng kartel ini, 25 orang kalau tak silap saya, menandatangani satu surat mendesak supaya Presiden pada masa itu Kak Wan Azizah meletak jawatan kerana nak menubuhkan Pakatan Harapan. Tapi nasib baik Rafizi masa itu Sultan Agong. Dia dapat surat tu, dia kata tunggu dulu. Dia simpan surat tu sebab masa tu Hari Raya Haji. Terus buat pengumuman kartel tak boleh buat apa. Tapi mereka terus nak pressure. Tak disangka pada 2018 menang. Tetapi poin saya adalah bagaimana Azmin terhutang budi dengan PAS. Masuk 2018, kita kata kita tak boleh percaya pada Azmin. Azmin ni seorang kita tak boleh percaya. Tapi adalah orang yang masih nak mengekalkan Azmin. Masuk 2018, dia menteri besar, dia ada dana yang besar. Kita pula tim Rafizi. Rafizi 1 sen apa pun tak bagi kat kita. Tapi tak apalah kan. Sebab kita percaya kepada perjuangan. Kita guna duit sendiri untuk bertanding. Yalah, kita kalah, tapi kalah kita tak teruk. Dia menteri. Rafizi masa itu tak ada jawatan tau. Tahu kenapa Rafizi tak ada jawatan? Sebab pada masa itu kan dia ada kes. Dia ada kes Bafia. So dia tak boleh bertanding PRU 2018. Lembu dalam kondo. Tapi dia buat invoke pada waktu itu. Dan kita menang dengan invoke tersebut. Tapi Rafizi tak ada jawatan. What happened? Dia berkuasa, dia menang. Dia menang parlimen, dia menang DUN. So dia jadi menteri besar. Tapi dia tak puas hati. Dia naik, dia pergi jumpa Mahathir, dia pun naik jadi menteri penuh. Dia buat satu kementerian ekonomi khas untuk dia. We see this story, saya ulang banyak kali dah cerita ni, tapi still menarik kan.
bagaimana dia terhutang budi dengan PAS, dan akhirnya di kerusi tersebut, di kerusi kapal, bila PAS minta, kan, Halimah Ali minta, Azmin bagi. Kan, Azmin bagi. Memang bukan Azmin per se yang bagi, tetapi pimpinan bagi. Atas ni Azmin punya kata-kata, Azmin punya nasihat. Kerana PAS yang banyak membantu Azmin dalam memastikan Pakatan Rakyat tumbang, kan, kerajaan Pakatan Harapan tumbang, PAS lah yang bersama dengan mereka. Sebab itu saya kata PAS hipokrit. Dia kata bila dia berkuasa, haram untuk nak jatuhkan kerajaan yang sah. Tetapi dia yang menjatuhkan kerajaan yang sah. Daripada UG pada tahun 2008, pada tahun 2015, kemudian Pakatan Harapan pada tahun 2020. Itu semua adalah dimulakan antara lain oleh Haji Hadi. Haji Hadi lah culprit kepada ketidakstabilan politik. Dialah culprit. Dialah yang menghendaki perkara itu berlaku. Dia gunalah alasan perlembagaan tak Islam, itu Islam, ini Islam. Tuan-tuan, seolah-olah label Islam ni, pelekat Islam ni dia yang bawa, tuan-tuan. Ini Islam, ni kafir. Ini Islam, tu kafir. Yang ini Islam, tu kafir. Seolah-olah macam tu. Seolah-olah dia aja terpaling Islam. Masih ada juga orang percaya tu. Kan? Itulah sejarahnya yang kita perlu tahu. Kan? Ni lagu disebabkan oleh Lawan Kartel tu. Dia satu lagu yang saya punya lagu. Menampasan malam, lihat membuka. Takut saya kalau aku post copyright. Lagu ni adalah Lawan Kartel 2.0. Aku rasa dak kot. Boleh dengar sendiri dekat YouTube. Cari Lawan boleh Kartel. pergi masuk dekat Iswadi punya ni, boleh dengar lah. Okey geng, alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi dan Dizul Helmi. Agak bising sikit lah. Aku duk dengar balik sound pun agak bising sikit, tapi tak apalah, alhamdulillah lah kita dah sampai ke peringkat ni. Jadi cuba kalau hangpa dengar tadi Iswadi semak balik apa yang berlaku, apa perancangan dengan Hadi Awang ni daripada awal lagi. Sewaktu Pakatan Rakyat, sewaktu Anwar Ibrahim tak ada di luar, sewaktu Anwar Ibrahim duduk di dalam penjara lagi. Kan, depa dah merancang, depa nakkan kekuasaan. Depa nakkan tempat. Cuba hangpa tengok Azmin Ali kan, tahu mana dia punya kemaruk dia. Dia dah jadi menteri besar. Dia jadi Dewan Undangan Negeri. Lepas tu dia jadi ahli parlimen dan dia jadi menteri ekonomi, babe. Tengok berapa banyak ni, 4 jawatan pegang. Kan? Itu pun nasib baik lah tiba-tiba jawatan dia bagi dekat Amiruddin Syahri. Tapi jawatan DUN dengan jawatan parlimen dia masih pegang. Itu sebab tu kita nak lawan Azmin Ali waktu PRU itu terpaksa jugalah. Sebab Amiruddin Syahri dia hanya Dewan Undangan Negeri. Tapi sebab kita boleh tengok Azmin Ali ni hanya mampu lawan dia Amiruddin Syahri. Kan, Azmin Ali ni kita berlawan dekat dalam pilihan raya umum hari tu, kita letak sekali dengan Amiruddin. Alhamdulillah Amiruddin Syahri menang. Alhamdulillah Amiruddin Syahri menang. Dia dah start menjadi ahli parlimen dan Amiruddin Syahri dengan kehebatan dia. Sebab Amiruddin Syahri ni bukan calang-calang punya orang lah. Alhamdulillah kita ada seorang menteri besar di bumi Selangor ni, Amiruddin Syahri. Dia punya orang yang berilmu. Apa tengok dia berucap di dalam sidang Dewan Undangan Negeri. Dia berucap di depan rakyat sebagai menteri besar dan dia berucap di dalam sidang parlimen. Allahu Akbar. Bukan orang biasa-biasa. Amiruddin Syahri ni level dia kemungkinan level Rafizi Ramli lah. Kemungkinan lebih daripada Rafizi lagi. Kan? Dan level Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun level-level yang dulu mereka dah pernah jadi menteri puluhan tahun, tapi Amiruddin Syahri ni ibarat dia naik melonjak dengan keilmuan yang dia ada, kehebatan, keberanian dia tu sangat-sangat luar biasa lah. Jadi alhamdulillah kita ada orang yang macam Amiruddin Syahri ni untuk nak lawan Azmin Ali. Mula-mula dulu bila macam Pakatan Rakyat dengan Pakatan Harapan berpecah, kerajaan tumbang hari tu kan, kita ingat Amiruddin Syahri ni adalah orang-orang Azmin. Alhamdulillah dia lawan Azmin Ali. Memang Iswadi pun memang syak wasangka terhadap macam Amiruddin Syahri, dan aku rasa ni
Amiruddin Syari ni mesti orang Azmin ni. Sebab yang bersetuju menggantikan Azmin Ali lah hak yang lantik Amiruddin Syari ni. Jadi alhamdulillah dia macam berpegang teguh dengan PKR dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita boleh tengoklah pengkhianatan yang dibuat oleh Hadi Awang, pengkhianatan yang dibuat oleh Azmin Ali hari ni Allah tunjuk, babe. Allah tunjuk, babe, orang-orang depa sendiri yang khianat depa, babe. Allah tunjuk orang-orang depa sendiri yang khianat depa balik tanpa kita membeli, tanpa kita menawarkan, tanpa kita buat tawaran pun. Alhamdulillah. Kan depa tak dapat jawatan jadi timbalan menteri pun. Yang mana yang Isytihar menyokong Anwar Ibrahim, yang Isytihar sokong kerajaan perpaduan, depa tak dapat jawatan pun. Malah depa tak jadi menteri, depa tak jadi timbalan menteri, depa tak jadi apa pun. Kan? Jadi sebab tu depa tak ada seorang pun yang berani buat laporan polis, laporan SPRM mengatakan ni yang sokong kerajaan perpaduan ni ditawarkan, diberi sagu hati, dibagi duit rasuah, disogok. Tak ada seorang pun boleh buat laporan. Mak Jagon tahu mana dia menjerit Wan Saiful Wanja sehingga tarik balik, minta maaf balik buat tuduhan-tuduhan jahat. Jadi itulah kan, kita boleh tengoklah perasaan Adun Selak Kelang ni, kita boleh tengok. Iswari baca berita tadi kan. Perasaan dia ni, dia betapa geramnya dekat Parti Bersatu, tambah-tambah kepimpinan Parti Bersatu. Dan kalau hampa tengok kan, alasan ahli parlimen Bukit Gantang dia ada Isytihar sokong Anwar Ibrahim. Tengok alasan dia. Dia kata, orang macam Muhyiddin ni setelah dia U-turn, bila dia U-turn kata, macam dia nak, macam tak mau masuk bertanding Presiden Bersatu. Tiba-tiba esok dia U-turn sebab isteri dia. Dia boleh kata, ni, Majlis Mesyuarat Parti Bersatu tak penting, isteri dia lebih penting. Sebab ucapan Muhyiddin tu bila dia U-turn tu, kehormatan ahli-ahli parlimen kepada Muhyiddin hilang. Right. Orang dah tak percaya dengan cara Muhyiddin. Kan? Nampak sangat kerana wanita aja semua ni, hak yang berlaku ni. Kan? Ahli parlimen Bukit Gantang, dia cukup geramnya dekat Muhyiddin. Sebab tu, dengan alasan itulah dia bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Alhamdulillah. Kan? Bukan setakat ahli parlimen Bukit Gantang je yang boleh fikir. Ramai yang boleh fikir. Sama ada mereka nak bagi sokongan ataupun tak. Tapi aku pun tahu, memang ramai yang nak bagi sokongan. Memang ramai yang nak bagi sokongan kepada kerajaan hari ini. Tapi teragak-agak sebab Muhyiddin mengeluarkan modal kepada mereka ni. Muhyiddin dah bagi duit yang banyak kepada setiap ahli-ahli parlimen ni untuk nak hadapi pilihan raya itu. Of course lah, agak orang kata agak lebih kurang berhutang budi lah kan. Lagi kalau aku sokong lagi, kawan ni dia dah tolong aku, dia dah bagi kat aku berjuta-juta kan. Lagi kalau aku sokong Anwar nanti, tak boleh, nanti depan pun aku dah tak ada pencen lah, aku dah tak jadi ahli parlimen dah, jadi tak apalah, duduk je lah. Sebab apa fikir itu kan. Azmin Ali, Muhyiddin tak payah sembang soal mandat rakyat, tak payah sembang soal mandat rakyat, khianat. Hampa dah buat dah. Pengkhianatan tu hampa dah buat. So hari ni hampa lalui lah, hampa rasai lah apa yang hampa pernah buat. Apa yang Anwar Ibrahim lalui, apa yang ahli-ahli parlimen PKR, ahli bekas-bekas ahli parlimen PKR dan juga ahli-ahli PKR, pimpinan Pakatan Harapan di AP Amanah ni, dan mereka lalui kerajaan tumbang asbab pengkhianatan yang hampa buat. Dan hampa ambil, hampa membeli, hampa mau ugut ahli-ahli parlimen PKR ni, orang PKR ni, hampa tawar duit berjuta-juta, hampa ambil orang PKR pibuh kat parti hampa. Sekarang ni U-turn kena kat atas hampa balik. Parti Bersatu yang sedang gundah gulana, huru-hara dan sekarang sedang berpecah belah. Jadi terima kasih banyak, insyaAllah. Kan? Jom sokong Anwar Ibrahim cepat-cepat. Jom sokong Anwar Ibrahim cepat-cepat. Sebab perlembagaan Parti Bersatu yang baru digubal belum diluluskan oleh ROS. Belum lagi ROS keluarkan kenyataan, lulus. Belum lagi. Sebab semua ada tempoh. Semua ada tempoh. Takkan hang buat hari ni, takkan siap hari ni.
ada tempoh. ROS pun perlulah buat mesyuarat ROS punya ahli-ahli jawatan kuasa, nampak semua dah ikut saluran, barulah meluluskan. Parti lain dah buat, Han tak mau buat. Kan? Baru sekarang terhege-hege Han nak buat. Jadi insyaAllah jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.